Cara membina soalan ujian kertas objektif dan kertas esei. Saya bagi satu-satu contoh lah. Okey, yang pertama kita tengok pada setting dia lah. Setting, pastikan dia adalah quiz lah. Kita jadikan dia quiz. Okey, release grade ni tak semestinya kita ambil letter, tapi saya memang sarankan ambil letter after manual review. Sebab kalau kita bagi lepas murid jawab tu, murid dapat markah, murid boleh tengok markah, nanti murid akan cuba nak jawab lagi, okay, supaya dia dapat markah lebih tinggi lah. Jadi kita tak nak benda tu berlaku, kita pilih letter, lebih selamat. Okay, so yang ni ini tak buka. Okay, kita tengok responses. Okay, kita collect email. Apabila kita collect email, dia akan keluar dekat soalan tu nantilah, email. Okay, automatic dia akan keluar. And then kita pilih limit to one response. Sebab kalau dia masuk menggunakan profile MOE, dia jawab masukkan ID MOE dia, jadi dia hanya boleh jawab sekali saja, dia tak boleh ulang banyak kali. Okay, so kita bagi dia limit one response. Kalau kita pilih restrict ni, maksudnya murid tu nak buka Google Form kita, dia mesti gunakan profile MOE saja. Kalau dia buka Gmail, dia tak boleh jawab soalan. Okay, itu terpulang pada masing-masing lah, sama ada nak set hanya profile MOE ataupun profile Gmail pun boleh buka soalan. Okay, terpulang. Okay, jadi kita tengok soalan. Okay, ada nama, kelas. Okay, kita tambah soalan. Okay, soalan pertama, contoh, saya nak masukkan gambar. Okay, soalan nak masukkan gambar. Saya letak dah gambar ni di desktop. Jadi kita import masuk gambar. Okay, so gambar ni kita boleh besarkan ataupun kita nak kecilkan. Kita pulang. Okay, option 1 ni kita letak jawapan, masukkan jawapan, pilihan jawapan. Enter. Kita nak masukkan jawapan. Okay, let's say jawapan dia ialah 3 kg, dan markah kita nak bagi satu soalan tu, kita nak letak 2 markah. Okay, so kita klik done. Okay, next kita nak buat soalan kertas 2. Contoh soalan bentuk kertas 2. Kita masukkan gambar yang telah kita savekan di mana-mana dokumen ke desktop. Jadi saya letak ke desktop. Contoh soalan. Okey, dah masuk. Soalan dia, tulis 5 ayat lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. Okey, dah ada soalan kat gambar ni, so cikgu tak payah type lagi lah soalan. Terus saja kita pilih paragraf lah, supaya murid boleh menulis ayat dengan panjang mana yang dia nak. Untuk soalan esei ni kita tak set jawapan, sebab jawapan cikgu kena semak manual. Kita hanya set markah saja. Okay, 10 contohnya, 10 markah kita letak kat sini. Okay, dan kita tekan done. Okay, itu saja untuk pembinaan soalan kertas 1 dan kertas 2.
Cara menjawab soalan kertas 2. Okey, langkah pertama, masukkan IDMOE. Contoh, masukkan nama penuh, huruf besar. Okey, kelas, kita pilih kelas dan okey. Okey, ni contoh kertas 2. Okey, jadi soalan di atas ni, jadi jawapan kita isi kat bawah ni. Okey, contohnya kita isilah jawapan dia apa. Okey, the land. Okey, contoh right, murid tu isi macam ni. Right. So, okay, sekarang untuk esei. Okey, untuk penulisan murid kena buat karangan kan. Jadi murid boleh type di sini. Okey, panjang mana dia nak. Okey, kalau dia nak apa ni, jarak perenggan apa ni, nak buat karangan jarak sikit kan. Okey, so dia type lah sepanjang mana yang dia nak. Okey, sampai ke hujung tu. Okey, so dia boleh, nanti dia akan turun ke bawah lah. Macam tu. Alright, macam tu. Okay. Ataupun kalau nak selamat, macam kita boleh sarankan murid type dulu di Microsoft Word karangan yang dia nak jawab. Lepas tu dia copy dan paste di sini. Sebab kadang-kadang internet, tiba-tiba internet tak ada kat rumah dia. Jadi senanglah dia dah save, type dalam Microsoft Word dan save, and then baru dia paste di Google Form ni. Okay, lepas tu dia dah siap, dia dah yakin nak jawab, dia dah semak semua. So boleh submit lah. Okay, submit. Cara menyemak kertas jawapan murid. Kertas 2. Okey, langkahnya ialah kita buka balik Google Form kita. Okay, kita tengok responses. Okey, macam mana kita nak bagi pemarkahan kepada kertas 2. Kalau kertas 1 tak ada masalah sebab kita dah setting jawapan A, B, C dan markah akan keluar secara automatik murid tu dapat berapa. So kita pergi tengok pada individual. Okey, kita tengok kat sini ada 3 orang murid yang menjawab. Ini murid pertama. Okey, murid pertama, murid kedua dan murid yang ketiga. Okey, macam mana kita nak bagi markah ni yang murid yang tadi jawab Okey, yang ni tak perlu letak point sebab nama kelas. Kita tengok kat sini, dia akan jadi semua salah sebab kita tak set jawapan. Kalau cikgu set jawapan, okey, kemungkinan besar dia akan dapat markah lah kat sini kalau murid tu type dengan betul. Contohnya kalau jawapan tu kita set huruf kecil tapi murid tu type huruf besar, dia akan jadi salah. Tapi cikgu boleh bagi markah secara manual. Contohnya katalah soalan ni jawapan dia betul. Okey, cikgu semak, cikgu letaklah jawapan dia 2 markah. Cikgu bagi dia. Okey, yang kedua, katakan cikgu nak bagi dia 2 markah juga. Markah penuh. Okey, yang ketiga ni katakan nak bagi 1 markah. Ini 2 markah, cikgu bagi je markah kat murid cikgu. Okey, baca. Katakan ni dapat 2 markah. Okey, ini katakan dapat 10. Ini katakan dapat 23 markah. Okey, macam tu. Lepas tu dia akan tanya kat bawah ni, ada save kan ataupun discard. Kita save lah. Alright, save. Okey, jadi kita tengok semula. Markah dia ialah 44/50. Okey, 44/50. Dan cikgu untuk pergi ke murid yang seterusnya, cikgu tekan ni lah anak panah ni sampai cikgu semak habis.
Okey. Jadi kalau tiba-tiba katakan cikgu dah semak sampai 10 orang murid, cikgu dah penat nak rehat, boleh sambung kemudian, nanti dia auto save. Yang cikgu dah semak tu auto save. Lepas tu kalau cikgu nak tengok keseluruhan, nak copy dan nak isi markah, cikgu boleh create spreadsheet ni. Okey. Okey, ni. Ini markah yang murid dah, cikgu dah bagi markah. Macam ni kita tak bagi markah. Saya belum bagi markah. Dapat 43 dan 44. Okey. Katakan cikgu edit lagi. Cikgu kata, oh, murid ni saya tersalah bagi markah. Okey, katakan cikgu nak edit. Okey, tadi kita tengok markah dia ialah 44. Okey, kita tengok adakah bila kita edit tu markah tu akan berubah. Okey, kita tengok. Okey, katakan yang ni kita bagi dia 2 markah. Save. Jangan lupa save. Okey, kita tengok adakah markah dia akan berubah. Markah dia dah berubah daripada 44 dia jadi 45. Cikgu ulang lah sampai murid cikgu habis. Kita tanda sampai murid habis satu kelas. Jadi nanti senang kita copy semua markah untuk kita isikan dalam sistem markah lah. Okey, itu saja untuk semak kertas 2.